Okey, dah 11.05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan, anak-anak, adik-adik. Okey, so tadi dah diberi peringatan tentang GC. Nah, Brian baru perasan. Bukan last week Brian, Selasa hari tu, 2 hari lepas. Last week pula dia. Okay, so hari tu saya buat 4.4. So ini baru kita buat 4.3. Okay, so reason dia sebab saya nak guna inverse bila kita buat composite functions untuk application nanti. So, kita start. So, what is composite function? So, ini semua orang dah tahulah. Contoh kalau kita ada, so dia pergi sini guna function F, dia pergi sini guna function G. So, daripada yang first pergi kepada yang third, kita panggil dia GF. Okay, sebab apa? Sebab dalam function G ada F, itu je pun. Dalam function G ada F. Macam tu. Okay, sebab tu dia panggil GF bukannya FG. Walaupun turutannya tu F dulu baru G. Okay. Dan notation dia pun kita selalu jumpa macam ni kan. G kurungan kotak and then FX kat dalam. So kadang-kadang ada orang just tulis GF sahaja. And then ada orang tulis GF dalam kurungan X. Kadang-kadang ada soalan dia tulis dalam bentuk GOFX. Like this. So basically ini semua hanya notation sahaja. Tapi apa yang dia nak sebenarnya benda yang sama je. Okay, so awak pun pastinya sudah familiar dengan benda-benda ni semua. So I hope it's not a problem to you untuk notation ini, okay. So macam mana kita nak buat composite ni? So composite ni basically kita masukkan another function dalam function yang lain. Okay, so contoh saya ada fx sama dengan ax plus b. And then saya ada gx ini hanya sekeping hati yang dibawa berlari, gitu. Okay, so kalau saya nak buat fg, meaning saya nak dalam function f ada g. Okay, so sekarang ni awak kena alert mana function yang kat luar, mana function yang dekat dalam. Sebab nanti kita akan guna ni inside outside ni. And then function g tadi tu apa? Function g tadi adalah sekeping hati. So apakah f sekeping hati ni? So kalau fx adalah ax plus b, so kita hanya tukar dia dalam dia punya variable sahaja. So kita akan letak sekeping hati ini dekat tempat x. So kita ada a sekeping hati tambah b. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. So ini adalah saya punya extra exercise lah. So basically ini adalah sangatlah basic. Okay, so saya hanya tunjuk untuk refresh kembali sajalah. So soalan pertama dia minta f dekat dalam ada g. Okay, so saya terus tukar FOG tu jadi f dalam kurungan g. And then function g adalah 2 tolak x. So saya akan masukkan 2 tolak x ni dalam kita punya fx tapi dekat kawasan x tu sahaja. Okay, tengok highlight orange dekat kawasan x sahaja dalam fx tu. So kita akan ada 3x tambah 1. Tapi x kita sekarang dah diganti dengan 2 tolak x. So basically yang ni memang mudah lah. Saya harap tak banyak masalah timbul dekat sini. So kita akan dapat 7 tolak 3x. Madam, Miss boleh ke saya tulis negatif 3x tambah 7 jawapan saya? Salah ke ni? Tak salah pun, betul je. Walaupun kedudukan tu dia berpusing macam tu kan, tak ada masalah. Yang penting dia punya sign dia tu betul, mana positif mana negatif, okay? Okay, so kita tengok dekat soalan B pula, dia minta G, dalam dia ada F. So kita akan masukkan F dalam function G lah. Function F adalah 3x tambah 1. So function G ada 2 tolak x. So 3x tambah 1 ni akan masuk dalam x, highlight purple. Okay, so kita ada 2 tolak 3x tambah 1. So jangan lupa kurungan, kurungan ni penting dan dia sangat berbahaya kalau awak bekerja dengan operasi tolak. Okay, so 2 tolak 3x tolak 1. Itulah pentingnya kurungan. Kalau terlupa kurungan dekat sini nanti awak tulis tambah pula. Which is dah salah lah. Okay, so kurungan ni menentukan hidup mati dan markah awak. So kita ada 1 tolak 3x. Okay, so ni jawapan untuk soalan 1. Saya punya extra exercise lah. Which is extra exercise saya tu memang soalan yang senang-senang sebab memang itu hanya untuk basic saja. Okay, nak yang susah-susah pergi dekat tutorial questions yang diberi dalam bot Telegram tu. Yang tu memang dibagi yang susah lah. Okay, taklah susah sangat pun, mencabar sikit. Okay, so tengok dekat soalan 4 ni pula. Saya purposely pilih soalan 4 ni sebab saya tertarik dengan soalan A. Dia tulis dekat situ F2X. Okay, so diberi Fx sahaja. So macam mana kita nak jawab soalan F2X?
Okay, so diberi fx sama dengan x squared minus 4. So kalau saya ada f sekeping hati, dia akan jadi apa? Sekeping hati squared minus 4, betul tak? So maka kalau kita ada f 2x, dia akan jadi apa? 2x tu mestilah kita akan masukkan dalam x, betul tak? So by now sepatutnya korang pun dah terror lah, kita akan substitute dalam x. So kita ada 2x squared minus 4. Tapi kalau awak tinggalkan macam ni saja, ini salah. Sebab apa? Kurungan. Okay, so saya tulis mula benda ni. Dengar fx adalah x squared minus 4. So f to x, so kita akan masukkan dalam x squared minus 4. So nampak beza dia dekat situ, kurungan. Okay, so kita ada masukkanlah 2x dalam tu. So nampak tak, tadi saya cuma tulis 2x squared minus 4. Kenapa saya cakap salah? Sebab tak ada kurungan. Bila tak ada kurungan, kuasa 2 tu hanya affected dekat siapa? Dekat x sahaja. Which is salah lah. Kuasa 2 mesti affected dekat semua orang, termasuk 2. So dekat sini jawapan yang betul adalah 4x squared minus 4. Bukannya 2x squared minus 4. Hati-hati ya. Okay, so kita pergi dekat soalan B pula. Ini composite lah. Dalam G ada F. Okay, so function F adalah x squared minus 4. So kita masukkan x squared minus 4 ni dalam G, di mana Gx adalah negatif 2x tambah 1. So notice untuk x tu saya gantikan dengan kurungan. Okay, so biasakan diri korang dengan kurungan ni. So kita akan masukkan dalam kurungan tu x squared minus 4. And then kita expand dan selesaikanlah, simplify. So kita ada negatif 2x squared plus 8 plus 1. So kita ada negatif 2x squared plus 9. Okay, so ini jawapan untuk A dan B soalan 4. Saya punya extra exercise. Yang tu memang tak ada jawapan kan saya bagi. Okay, so kita pergi ke soalan C pula. Saya pergi ke slide sebelah. So soalan C dia nak FG tapi dalam dia 2x. So awak tak boleh terus cari FG 2x. Nak tak nak, step pertama awak mesti cari FGX terlebih dahulu. And then step kedua barulah awak boleh cari FG2x. Okay, so kita buat step pertama dulu. So dalam F ada G. So G kita adalah negatif 2x tambah 1. Dan function F adalah kurungan squared. So x squared minus 4. So kita akan masukkan dalam kurungan tu negatif 2x tambah 1. So dekat sini awak nak expand boleh, tak expand pun sebenarnya boleh juga dan boleh terus jawab ke step yang kedua. Okay, tapi biasanya pelajar ni dia memang gatal tangan suka expand. Okay, so kita expand. So kalau expand ni kita akan dapat 4x squared minus 2 minus 4x plus 1 minus 4. So kita akan ada 4x squared minus 4x minus 3. So ini untuk FGX sahaja. So now untuk FG2X, saya tuliskan balik. FGX adalah 4x squared minus 4x minus 3. Now for FG2X, I will replace 2x dalam x ini. So remember, always buat kurungan. So kita ada 4 kurungan squared minus 4 kurungan minus 3. And now you masukkan 2x dalam kurungan you. And then you selesaikanlah. So you ada 16 x squared minus 8x minus 3. Okay, so that's the answer for FG2X. So saya rasa habis awal ni. Sebab yang bermasalah bukannya dekat sini tau. So dekat sini masih okey lagi lah, saya rasa lah. Sebab ini cuma mengimbas kembali kenangan belajar di sekolah aja sebenarnya kan, buat composite function ni. Korang pun memang dah terror dah. Okay, so yang bermasalah dekat application. So application ni contoh ada FGX. Okay, so dekat soalan tu diberi maklumat tentang F and then dia tanya cari G. Ataupun diberi maklumat tentang G dan dia minta untuk cari F. So dekat sini awak kena tahu position. So macam saya mention tadi, awak kena tahu position siapa dekat dalam, siapa dekat luar. Okay. So kalau awak dah tahu position tu, saya come out ataupun tak tahu kalau korang dah terjumpa dengan benda ni, OIC. Oh, I see. Okay. So dia pair macam ni. OI dengan IC.
Dia ada dua pasangan dekat sini. So OI ni mewakili kalau function U berada di luar, yang kita nak tu, function yang kita nak tu berada di luar, so kita akan solve guna inverse. So untuk IC pula, IC. So I stands for inside and C composite. Meaning kalau function yang kita nak cari tu ada di dalam, kita akan solve guna composite. Okay? Okay, nampak Okay. Kalau tak nampak, kita apply dekat soalan. So dekat sini lah yang awak mungkin bermasalah lah. Dan dekat dalam video unit matematik tu tak diceritakan kan pasal benda ni kan. I mean, tak ada cakap pasal, oh I see. Okay, dia terus pergi dekat examples dan dia explain melalui example. Okay. So tengok dekat sini, ada FG. So ada FG sama dengan 6 tolak 7X. Soalannya cari G. Cari G. So sekarang G ada dekat mana? Dalam ke luar untuk soalan A ni? Ya, G ada dekat dalam. So bila dekat dalam, kita akan guna IC. So inside and then kita akan solve guna composite. So bila solve guna composite ni dia lebih senang lah berbanding kita guna OI tu. Kalau soalan tanya pasal OI. So IC ni, so kita ada F Gx sama dengan 6 tolak 7x. Dan diberi Fx adalah 3x tambah 1. So kalau saya ganti dalam x tu adalah Gx, saya ganti dalam ni, highlight biru ni. So dia akan jadi 3 Gx tambah 1. Nampak Okay. Siapa tak nampak boleh komen. Bukan tak nampak, tak faham. Siapa tak faham boleh komen So, kalau ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dia benda yang sama kan? So kita samakanlah dia. So kita ada 3 Gx tambah 1 sama dengan 6 tolak 7x. So kita selesaikan sampailah tinggal Gx sahaja. So pindahkan 1, kita ada 5 tolak 7x. Okay, so sebab 6 tolak 1 akan dapat 5. So kemudian pindahkan 3, kita akan ada 5 tolak 7x per 3. Settle untuk Gx. Okay, so identify siapa kat dalam, siapa dekat luar. Okay, so now kita pergi ke soalan seterusnya, yang B pula. So masih lagi function yang sama, diberi GF, cari G. So sekarang G ada dekat mana, luar ke dalam? G ada dekat luar. So kalau dekat luar, kita guna OI. So outside, dan kita akan solve guna inverse. Okay, so inverse yang kita akan gunakan kat sini lebih kurang je dengan step yang awak cari inverse masa SPM tu, lebih kurang. Okay, so saya ada GF sama dengan 3x per 5. So saya akan let U sama dengan Fx. Fx kita ni tadi apa? 3x tambah 1. Tu dekat atas tu. Fx sama dengan 3x tambah 1, highlight orange. Okay, so sekarang saya tukar subjek U ni jadi X. Itulah inverse-nya. Okay, tukar subjek U kepada X, so kita akan ada U minus 1 over 3. Dapat kat sini? Okay, kemudian daripada, kan tadi kita ada GFX yang dekat, saya guna highlight hijau. Ni, GFX ni kan, highlight hijau ni. So saya nak tukar dia jadi GU. Kenapa saya nak tukar semua dalam sebutan U? Bila semua dah dalam sebutan U, so saya boleh tukar U tu kepada X. So dapatlah GX. Faham ke? Okay. Kalau tak faham, tengok ni. So tengok dekat highlight hijau, compare. So kita ada 3X per 5. Apa kita nak ganti dengan X tu tadi? Kita akan ganti dengan ni yang kita cari tadi, X ni. So U tolak 1 per 3. Masukkan kat situ. Nampak Okay, so selesaikan. 3 dekat luar ni boleh potong dengan 3 dekat bawah tu. So kita ada U tolak 1 per 5. So ini adalah GU. Ada siap lah? Maka GX adalah X minus 1 over 5. So step inverse tu kat mana? Tak nampak pun kuasa negatif 1. Tu, saya guna highlight pink ni. Pink ke ni? Dah campur biru ni. Dekat situ step inverse dia. Inverse yang awak guna masa SPM tu kan tak ada pun kuasa negatif 1 kan. Itulah tu. So X yang kita cari dekat situ sebenarnya adalah F inverse. Di mana awak masukkan dalam F tadi jadi U. Jadi GU.
So sebenarnya kalau tulis cara yang betul-betul detail punya explain, so kita ada GF kan tadi, awak letak X kan dalam dia. Macam tu. So F dengan F inverse by property awak akan dapat apa? X. So itu explanation yang lebih detail lah. Jalan kerjanya seperti yang tertera. Okay, so biasanya kalau yang buat IC ni lebih mudah lah berbanding dengan OI. Okay, so tolong bezakan. So kita pergi ke soalan seterusnya. Ini adalah soalan saya. Macam biasa, soalan saya memang yang senang-senang. So nak yang mencabar diri boleh try jawab soalan dekat tutorial buat lah. Okay, so tengok dekat sini diberi function G dan juga FG, cari F. So kalau kita tengok dekat FG sini, F itu berada di luar ataupun dalam. So identify lah. So kita tengok F dekat sini ada dekat luar. So kita gunalah O, I. So kita akan solve guna method inverse. Okay, so kita ada warna hitam. F G X diberi adalah X squared plus 6X plus 10. So kita akan let belah dalam ni jadi U. So let U sama dengan GX. Dan diberi juga GX adalah 3 tambah X. Di highlight orange. So kita akan masukkan U sama dengan 3 tambah X. So reverse kan dia akan dapat inverse lah, which is X sama dengan U minus 3. So inilah step inverse kita. So kita akan tukarkan FGX kepada FU. Okay, so dalam tu kan kita ada X squared plus 6X plus 10. So dalam kurungan tu kita akan isi X yang kita dah cari menjadi U minus 3. Okay, so kita masukkan dalam kurungan ini. So saya masukkan situ U minus 3, U minus 3. And then saya expand lah. So saya ada U squared minus 6U plus 9 plus 6U minus 18 plus 10. So kalau tengok dekat sini negatif 6U dengan positif 6U habis. Maka yang tinggal adalah U squared itu 19 tolak 18 positif 1. Okay, so maka kita ada FU sama dengan U squared plus 1. Maka kita dapat simpulkan di sini Fx adalah X squared plus 1. Okay. Okay, so kalau tak faham boleh bertanya di soalan ataupun terus on mic. Kalau malas nak cakap, kalau malas nak type. Baru faham, okay, thank you. Okay, so itulah yang diceritakan dalam video tu sebenarnya. Cuma dalam video tu dia terus bekerja daripada dalam kurungan GX yang GX highlight purple ni yang saya tunjuk anak pandang warna hitam ni. Dia terus bekerja dekat dalam tu. Dan bila dia bekerja kat dalam tu yang buat korang confused. So saya cuma keluarkan pekerjaan yang ada dalam kurungan tu menjadi inverse yang saya cerita ni lah. Let U ni. So kalau tak let U memanglah payah. Jadi pening macam dekat dalam video unit matematik tu. Okay. Nah, saya suka bila ada orang cakap faham. Okay, so ini adalah soalan daripada Telegram, bot Telegram tu, tutorial questions. Diberi G dan juga GH, cari H. So kita tengok dekat sini GH and then dia suruh cari H. H ada dekat bahagian dalam. So kita akan guna IC. Kita akan solve guna composite lah. Saya rasa ni soalan last sudah ni. Okay, habis awal lah ni. Wow. Habis awal tapi banyak kerja menanti ya. Tunggu kau situ. Well, saya simple-simple je. Okay, tapi dekat sini awak kena fokus sebab ada benda baru yang saya nak mention sebab bahagian matrikulasi baru bagi tahu yang untuk PDT benda ni masuk dalam exam. Dia tak ada mention dekat syllabus tapi dia masuk. Macam tu lah. So nanti awak nampak kat mana yang saya kata ada penambahan tu. So apa tadi? Solve guna composite. Maka kita ada G H X sama dengan 4X squared tolak 20X tambah 35. Dan komposkan H dalam G yang highlight ungu. Okay, so kita akan masukkan H dalam G. So kita ada X squared plus 10. So dalam kurungan tu kita akan masukkan apa? H lah. Okay, so saya tulis H dulu sebab saya tak nak banyak-banyak sangat tulisan. Dalam tulisan saya buruk kan. So kita akan samakan persamaan 1 dan persamaan 2. Selesaikan. So kita ada H squared plus 10 sama dengan 4X squared minus 20X plus 35. Okay, kita akan solve sampai kita dapat H only.
So itulah jawapan kita. So saya akan pindahkan 10 dahulu ke sebelah. So saya tinggal dengan H squared. So bila pindah sebelah akan jadi plus 25. So 35 saya dah tolak terus dengan 10 lah. So dapat 25. So now kita akan pindahkan squared pula pergi sebelah kan. So sekarang saya nak semua orang tekan kalkulator, factorizekan 4x squared tolak 20x tambah 25. Tekan kalkulator. Dapat apa? Bagi tahu dekat komen. Gitu saja nak interact, korang buat kerja sikit. Baik. Faktorkan 4x squared tolak 20x tambah 25. Dapat apa? 2.5? 2.5 macam mana nak tulis dalam kurungan? 5/2. Thank you. 5/2, 5/2. Nak tulis 5/2 ke? Apa yang sepatutnya tulis dalam kurungan? 2 tolak 5x ke? Fadira. 2x tolak 5. Beda terbalik alah. Tak apa. Aish, jangan ditegur. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya, betul semua orang. Terima kasih. 2x tolak 5. Okay, so awak dapat 2x tolak 5. Saya tulis guna pen warna, warna pen, warna apa? Warna ungu ni terang tak? 2x tolak 5. Jelas ke? Jelas lah kot kan? Tapi dapat satu jawapan je kan? Okay, so kalau dapat satu jawapan macam tu, maksudnya awak kena tambah kuasa 2 dekat awak punya kurungan. Ya betul. Okay, saja saya letak 2 kurungan nak kasih confuse. Okay, so kena tambah kuasa 2 lah dekat sini. Okay, so sekarang ni kita akan pindahkan pula H squared kan? Pindahkan squared tu pergi sebelah. So kita akan ada H sama dengan cert 2x tolak 5 squared. So di sini kita akan ambil plus sahaja. Kita tak ada buat plus minus. Okay? So dekat sini lah benda baru yang saya patut masukkan dekat kat mana kita belajar absolute values? Chapter 3. So ingat tak kita belajar absolute values ataupun modulus? Kan kita belajar macam ni kan, untuk modulus X, kita belajar definition dia adalah satu positif lagi satu negatif macam ni kan? Chapter 3. Ada lagi satu definition, okay, sepatutnya benda ni belajar di PST tapi saya baru dapat tahu, okay, kementerian baru bagi tahu, masukkan benda ni juga dalam PDT. Selain daripada itu, definition untuk modulus X juga adalah cert X squared. So inilah benda baru yang awak akan belajar sekarang ni. Okay, highlight warna merah. So ni benda baru dia. So kalau kita apply benda ni dekat H, Asnia bercakap ke? Nak tanya soalan? Tak ada. Okay. So kalau kita apply ni dekat H, maksudnya kita punya HX lah kan? Adalah modulus 2x tolak 5. Nampak? Saya apply. Okay. Dan ini hanya digunakan untuk function sahaja. Function. So bila cerita pasal function, benda ni lah hx, gx, fx macam tu. So kalau kita solving macam solving equation cert tu, ataupun solving untuk dapatkan value, contoh kita ada m squared sama dengan 25. So m sama dengan mesti ada plus minus 5 macam tu. So kalau untuk dapatkan value, tak payah pakai definition yang ni kan 5 squared and then macam ni kan, tak payah. Okay, mesti ada plus minus. Tapi kalau function macam ni, dalam tu masih ada x. Contoh dalam kes ni 2x tolak 5. So kita akan gunakan definition untuk modulus ni. Okay, so inilah benda baru yang saya nak ajar dekat soalan ni. Okay, so tamat. So tapi tamat bukan tamat saja-saja. Tolong settlekan benda-benda yang saya tuliskan kat situ. So setakat ni saya baru marking kelas Z03 kot. Mana tab ni lah tengah pakai. Okay, so saya baru marking soalan kelas Z03. Ada beberapa yang saya tulis private comment dekat situ untuk resubmit. So sama ada resubmit dekat GC ataupun hantar personally dekat Telegram. So kalau awak hantar personal dekat Telegram, saya boleh terus komen apa benda yang saya nak komen lah. Okay, dapat direct komen daripada saya. So soalan-soalan tutorial yang berkaitan yang kita dah habis belajar chapter 1, 2, 3, kalau tak buat lagi semua tu tolong buat. And then GC kalau ada sebelum-sebelum ni yang tak hantar lagi tolong hantar. Yang hari Selasa punya tu kalau ada yang tak hantar lagi tolong hantar. Bukan kalau tak ada, memang tak ada lagi. Kalau belum hantar, hantar.
So kalau ada salah sebelum-sebelum ni saya minta buat pembetulan, tolong buat. Kalau tak faham macam mana nak buat, tolong tanya. And then ODOC. Okay, so untuk discussion ODOC nanti saya akan upload kemudian lah. And tolonglah untuk siapa yang belum try lagi daripada ODOC 1, tolonglah try. Okay, so itu untuk korang punya reinforcement, apa bahasa Melayu dia? Pengukuhan. So that's all. Thank you so much. Itu sahaja daripada saya. Bye bye. Boleh end call.